Assalamualaikum warahmatullahi tahun 5 dan 6. Pada hari ini kita akan mempelajari subjek sirah, penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara topik yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini ialah: yang pertama, biodata Saidina Abu Bakar; yang kedua, peribadi Saidina Abu Bakar; yang ketiga, pelantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah; dan yang keempat, jasa Saidina Abu Bakar. Topik pertama kita adalah biodata Saidina Abu Bakar. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan siapa itu Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar atau nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Selepas Islam, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sering membenarkan setiap percakapan Rasulullah SAW. Beliau telah lahir pada tahun kedua semasa tahun gajah. Saidina Abu Bakar adalah keturunan bangsawan Quraisy. Saidina Abu Bakar bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya. Tetapi selepas Islam, beliau lebih menumpukan usahanya kepada dakwah Islam. Saidina Abu Bakar telah berkawan karib dengan Rasulullah SAW sejak kecil lagi, iaitu sebelum baginda dilantik menjadi Rasul lagi. Beliau merupakan orang dewasa lelaki yang pertama yang memeluk Islam. Beliau juga menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah, iaitu pada tahun 11 Hijrah. Tempoh pemerintahannya adalah selama 2 tahun 3 bulan. Saidina Abu Bakar telah meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah, iaitu 2 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Saidina Abu Bakar meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Jasadnya telah disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, wujudnya pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu di bawah pimpinan yang pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Saidina Umar Al-Khattab, yang ketiga Saidina Uthman bin Affan, dan yang keempat Saidina Ali bin Abi Talib. Seterusnya, topik yang kedua adalah peribadi Saidina Abu Bakar. Antara peribadi Saidina Abu Bakar adalah: yang pertama, Saidina Abu Bakar memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Yang kedua, suka merendah diri. Yang ketiga, Saidina Abu Bakar tidak pernah minum arak. Yang keempat, Saidina Abu Bakar seorang yang dermawan dan suka berbuat kebajikan. Yang kelima, Saidina Abu Bakar berhemah tinggi dan bijak. Yang keenam, berani dan tegas. Yang ketujuh, Saidina Abu Bakar seorang yang cekal hati dan pemaaf. Dan yang kelapan, Saidina Abu Bakar seorang yang amanah dan jujur. Kita beralih pula kepada topik yang ketiga, iaitu pelantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa wasiat sebelum baginda meninggal dunia. 3 kumpulan utama, iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar dan Bani Hashim, masing-masing berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam ialah daripada kaum mereka sendiri. Kaum Muhajirin berpendapat bahawa ada 3 tokoh utama daripada kaum mereka yang layak untuk memimpin umat Islam, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Manakala kaum Ansar berpendapat 3 tokoh utama daripada kaum mereka lebih layak untuk memimpin umat Islam, iaitu yang pertama Sa'ad bin Ubaidah, yang kedua Habab bin Al-Manazir dan yang ketiga Bashir bin Sa'ad. Namun, keluarga Rasulullah SAW iaitu Bani Hashim menegaskan
Saidina Ali bin Abi Talib merupakan orang yang paling layak untuk menjadi khalifah. Semasa keluarga Rasulullah SAW sedang sibuk menguruskan jenazah baginda, kaum Ansar telah pergi bermesyuarat di balai Bani Sa'idah untuk melantik Sa'ad bin Ubaidah sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Perkara ini telah sampai ke pengetahuan kaum Muhajirin, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketiga-tiga tokoh kaum Muhajirin ini telah pergi kembali ke balai Bani Sa'idah dan bermesyuarat dengan ketua kaum Ansar, iaitu Sa'ad bin Ubaidah, Habab bin Al-Manazir dan Bashir bin Sa'ad. Keadaan di balai Bani Sa'idah ini telah bertukar ditegang seketika apabila ketua kaum Ansar, iaitu Habab bin Al-Manazir, telah mencadangkan agar dilantik dua orang khalifah bagi memimpin umat Islam. Cadangan itu telah ditentang oleh Saidina Umar. Namun, ketegangan tersebut telah dapat diredakan oleh Abu Ubaidah. Setelah keadaan bertukar menjadi reda, ketua kaum Muhajirin, Abu Ubaidah Al-Jarrah, telah mencadangkan Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Cadangan ini telah disokong oleh Saidina Umar. Kemudian, semua yang hadir di balai Bani Sa'idah telah melakukan bai'ah, iaitu perjanjian dengan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atus Saqifah. Selepas itu, mereka membuat bai'ah yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan sebagai Bai'atul Kubra. Pelantikan Saidina Abu Bakar tidak dipersetujui oleh Saidina Ali bin Abi Talib. Hal ini kerana keluarga Rasulullah SAW, iaitu Bani Hashim, tidak diajak berunding ketika itu. Disebabkan itulah Saidina Ali bin Abi Talib hanya berbai'ah dengan Saidina Abu Bakar selepas 6 bulan peristiwa di balai Bani Sa'idah berlaku. Dan topik terakhir sekali ialah jasa Saidina Abu Bakar. Antara jasa Saidina Abu Bakar setelah dilantik sebagai khalifah Islam yang pertama ialah: yang pertama, beliau telah memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Yang kedua, syiar Islam telah berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Yang ketiga, beliau telah mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, beliau telah berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi Nabi. Dan yang kelima, beliau telah berusaha mengumpulkan Al-Quran atas cadangan Saidina Umar setelah ramai penghafaz Al-Quran yang mati syahid. Dan yang terakhir sekali, terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang sudi meluangkan masa, meminjamkan mata dan telinga untuk menonton dan mendengar video nota pembelajaran sirah kita pada hari ini, iaitu penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW.